Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 Syawal 1441 Hijrah. Salam satu haluan sehaluan. Baik, alhamdulillah. Apa kabar anak-anak pelajar dan sidang audiens yang cikgu hormati sekalian? Kesyukuran dipanjatkan kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersiaran lagi dalam program tuition online Perlis Mengaji pada hari ini yang telah pun memasuki fasa keempat sempena Perintah Kawalan Pergerakan kita sekarang. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Moga kita semua bergembira menyambut Lebaran pada tahun ini dalam norma baru. Apa-apa pun, moga kita diberi kekuatan dan sihat sejahtera selalu hendaknya demi melangsungkan kehidupan kita seharian. Untuk makluman semua, siaran ini dikuasakan oleh MAIPS, JAIPS dan dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Tahniah dan sekalung penghargaan saya ucapkan atas usaha murni barisan hadapan program ini yang telah menyediakan satu platform pembelajaran secara maya sempena penangguhan sesi persekolahan kita ekoran penularan COVID-19. Teruskan duduk diam-diam di rumah, kita jaga kita. Bersama-sama kita putuskan rantaian pandemik coronavirus dan teruskan setia bersama cikgu pada hari ini. Baik, pada hari ini kita teruskan lagi bersiaran bersama saya Cikgu Mat Nizam bin Haji Pin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Said Ahmad untuk slot Bahasa Melayu SPM. Baik anak-anak pelajar yang cikgu kasihi dan hormati sekalian, slot pagi ini akan membincangkan dan memfokuskan kajian novel Songket Berbenang Emas, hasil karya kreatif Cikgu Khairuddin Aib. Novel kajian untuk pelajar tingkatan 5 ini merupakan kajian novel SPM Zon Utara bersama negeri kita, Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan negeri Perak. Juga di tingkatan 4 dulu, pelajar telah pun mengkaji novel bersama kita di Zon Utara ni, iaitu novel Jendela Menghadap Jalan. Okey, mungkin ada setengah pelajar belum lagi mengkaji novel Songket Berbenang Emas ini dan mungkin ada setengah sekolah sudah pun membincangkan novel ini dan mengkajinya. Walau apapun keadaannya pada hari ini, cikgu cuba untuk membincangkan secara holistik dan visual novel yang mengandungi 28 bab ini. Apa-apa pun, selepas ini cikgu amat mengharapkan agar semua pelajar Zon Utara ini, khususnya pelajar tingkatan 5, membaca dan menguasai keseluruhan aspek kajian novel ini supaya pemahaman para pelajar lebih mendalam dan maksimum. Ingat ya, kamu semua wajib
membaca karya ini sekurang-kurangnya 1 kali. Kalau lebih tu lebih baguslah agar pemahaman kalian lebih baik, tuntas dan total. Baik, untuk hari ini cikgu akan membincangkan novel Songket Berbenang Emas ini atau ringkasnya SBE yang cikgu akan gunakan selepas ini secara holistik dan visual. Dan cikgu akan lebih memfokuskan aspek sinopsis, persoalan serta plot novel ini secara mendalam. Ya, moga di akhir pelajaran nanti murid-murid dapat memahami secara holistik tentang novel SBE ini dan berupaya mencatat nota berkaitan novel ini dengan pantas. Baik, sebelum cikgu meneruskan pelajaran kita seterusnya, mari sama-sama kita lihat terlebih dahulu standard kandungan, standard pembelajaran dan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, untuk standard kandungan kita 4.1 memahami dan mengapresiasi karya sastra. Standard pembelajaran kita 4.1.1 memahami dan mengapresiasi prosa moden dan prosa tradisional dengan menyatakan respon peribadi yang sesuai terhadap karya sastra. Hari ini lebih kepada prosa moden, iaitu novel. Baik, seterusnya kita tengok apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, diharapkan murid dapat menyatakan dan menghuraikan sekurang-kurangnya 3 persoalan yang terdapat dalam novel kajian kita pada hari ini. Yang kedua, diharapkan murid dapat mengemukakan sekurang-kurangnya 2 pandangan peribadi murid berdasarkan bahan prosa moden tentang nilai kemanusiaan yang terdapat dalam novel kajian, bukan cerpen, novel kajian kita. Dan yang ketiga, diharapkan murid dapat mengaplikasikan kaedah 5S plus 1C dalam menulis nota Komsas. Baik, sebelum itu cikgu minta semua anak-anak pelajar bersedia dengan pen serta buku catatan terlebih dahulu untuk membuat catatan isi pelajaran kita pada hari ini. Baik, mari kita menyelami apa sebenarnya cerita Songket Berbenang Emas ini. Siapa watak utama dan watak sampingan yang mendominasi plot novel ini. Sebenarnya, jika anak-anak pelajar tahu siapa watak cerita novel tersebut, secara tidak langsung kita boleh menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan aspek sastra seperti persoalan, perwatakan, nilai, pengajaran dan latar. Latar ada 3 ya anak-anak pelajar, ingat lagi, iaitu latar masa, latar tempat dan latar masyarakat. Hal ini kerana melalui watak-watak kita dapat mengeluarkan kata kunci untuk menjawab soalan-soalan berkaitan aspek fizikal novel tersebut. Jom kita tengok. Okey. Baik, inilah merupakan watak-watak yang mendominasi keseluruhan novel SBE ini. Ini watak utama dia. Ingat siapa watak utama dia? Watak utama dia ialah Dahlia. Okey, watak seterusnya Ibu Dahlia yang bernama Saleha. Okey, seterusnya watak yang ketiga, watak sampingan seterusnya ialah Embong. Embong ialah ayah Dahlia. Okey, seterusnya watak yang mendominasi keseluruhan plot novel tersebut ialah, okey, ni siapa ni? Ni adalah jiran Dahlia, iaitu Atun. Okey, seterusnya yang menjadi kekasih Dahlia dalam cerita tersebut ialah Azhari. Dan seterusnya watak yang tidak kurang penting yang menghidupkan plot novel SB ini ialah nenek kepada Dahlia, Ibu Saleha, iaitu Nek Kiah. Okey, inilah watak-watak yang watak utama dan watak sampingan yang menghidupkan cerita plot keseluruhan novel Songket Berbenang Emas ini. Okey, daripada watak-watak ini, pelajar-pelajar boleh keluarkan perwatakan, sifat-sifat watak yang ada pada setiap watak ni
Kita jadikan dia sebagai kata kunci, ya, kata kunci untuk kita menjawab nanti soalan-soalan yang bakal dikemukakan. Okey, baik. Mari kita teruskan. Kita tengok apa sinopsis novel karya Cikgu Khairuddin Ayib ini, ya. Secara ringkasnya, novel yang mengandungi 28 bab ini, okey, mengisahkan kehidupan Dahlia, seorang murid yang cerdik dan disenangi oleh teman-temannya. Namun, Dahlia menghadapi masalah keluarga sehingga mengganggu tumpuannya terhadap peperiksaan STPM yang bakal didudukinya. Sebagai anak sulung, Dahlia terpaksa memberikan perhatian kepada adik-adiknya setelah pelbagai masalah melanda keluarganya. Ibunya Saleha dirawat di Hospital Permai kerana mengalami masalah tekanan mental. Ayahnya dipatuk ular tedung, ya, sehingga dimasukkan ke wad selama beberapa hari. Adik lelakinya pula, Abu Bakar, terpengaruh dengan kawan-kawannya sehingga tidak berminat untuk belajar. Situasi ini telah menyebabkan Dahlia terpaksa keluar dari asrama untuk menjaga adik-adiknya. Tekanan hidup Dahlia semakin bertambah apabila hubungannya dengan Azhari dipandang serong oleh jirannya. Tindakan berani Dahlia terjun ke dalam sungai yang berarus deras untuk menyelamatkan Said. Anak jirannya tu tidak dihargai, malah ia dicemuh pula kerana gagal menyelamatkannya. Walau bagaimanapun, Dahlia tetap tabah dan cekal menghadapi pelbagai dugaan tersebut. Hadiah atas kesabaran, kegigihan, kecekalannya menghadapi pelbagai dugaan hidup telah membuahkan kejayaan kepada Dahlia. Dan Dahlia seterusnya melanjutkan pelajaran ke Jepun dan dia telah selamat bertunang dengan Azhari sebelum beliau terbang ke Jepun. Okey, baik, itu sinopsis secara keseluruhannya yang cikgu ambil daripada 28 bab. Jadi, untuk memahami lebih mendalam, cikgu nak kamu, anak-anak pelajar, wajib, ya, membaca novel ini dari bab 1 hingga bab terakhir supaya pemahaman kamu dalam plot cerita novel Songket Berbenang Emas ini lebih menyeluruh. Okey, baik. Okey, seterusnya kita tengok apa ni plot novel SBE ini, ya, untuk memahami secara lebih mudah dan faham. Okey, dengan memahami plot cerita, cikgu percaya kita dapat pemahaman tu secara keseluruhan dari mula sampai akhir cerita. Lepas ni cikgu akan tunjuk paparan secara visual. Okey, kita tengok dulu plot cerita SBE ini. Baik, dari segi permulaan ataupun bahagian eksposisi cerita novel ini, Dahlia, pelajar di tingkat 6 atas, sedang menjalani latihan bola jaring di padang bola jaring. Mereka berlatih kerana ada perlawanan dengan pelajar-pelajar 6 rendah. Okay, semasa berhenti rehat, Dahlia teringat akan emaknya yang hilang ingatan. Azhari datang menemuinya di kantin sekolah dan memberitahu dia sudah tamat pengajiannya di universiti. Dia menyuarakan hasrat mahu merisik Dahlia. Pada petang itu, Azhari menghantar Dahlia pulang ke rumahnya di Kampung Parit Haji Rais. Okay, ini peristiwa di bahagian permulaan novel SBE. Okay, kalau orang tanya soalan apakah peristiwa yang berlaku di bahagian permulaan, inilah pelajar boleh ambil peristiwa-peristiwa dia. Okey, baik, kita tengok di bahagian perkembangan cerita novel ini. Okey, Dahlia amat sedih apabila melihat keadaan emaknya Saleha yang berada di kebun getah pada waktu senja. Emaknya sudah tidak mengenalinya. Dahlia dan abahnya memujuk emaknya balik ke rumah dengan bantuan orang kampung. Nek Kia menyalahkan embong bapa Dahlia yang menyebabkan Saleha menjadi kurang siuman.
Dengan bantuan Haji Sulaiman, Saleha dibawa ke Hospital Batu Pahat dan seterusnya dihantar ke Hospital Permai di Johor Bahru kerana keadaannya semakin serius. Dahlia terpaksa keluar dari asrama dan kerap ponteng sekolah kerana menguruskan adik-adiknya. Abah Dahlia pula dimasukkan ke wad kerana dipatuk ular tedung. Okey, ini peristiwa di bahagian perkembangan cerita novel. Okey, seterusnya kita tengok sedikit bahagian konflik. Apa masalah yang berlaku dalam novel tersebut? Baik, yang pertama, Seman, iaitu Pakcik Dahlia telah datang ke rumah Nek Kiah dan memujuknya untuk menjual tanah yang menjadi kawasan tempat tinggal Dahlia sekeluarga. Nek Kiah mahu Dahlia dan keluarganya berpindah sekiranya tidak mampu membayar sebanyak RM15,000. Dahlia tertekan dengan keadaan tersebut kerana keluarganya tidak mampu untuk menyediakan wang sebanyak itu. Okey, seterusnya, konflik yang seterusnya ialah Atun menyalahkan Dahlia yang menyebabkan anaknya Said mati lemas sedangkan Dahlia telah berusaha untuk menyelamatkan Said. Okey, seterusnya Nek Kiah memandang serong terhadap Dahlia atas kehadiran Azhari dan Najib ke rumah Dahlia. Begitu juga dengan Atun yang sering menyindir Dahlia. Seterusnya, Najib cuba untuk memikat hati Dahlia. Begitu juga dengan Azhari yang telah datang merisik Dahlia kerana bimbang Dahlia dipikat oleh orang lain. Seterusnya, konflik seterusnya ialah penduduk kampung sudah jarang mengamalkan sikap bantu-membantu dan prihatin terhadap orang lain. Selaku ketua kampung, Haji Sulaiman menasihati orang-orang kampungnya agar bersatu dan prihatin kepada jiran tetangga. Baik, ini bahagian kemuncak cerita novel SBE. Climax dia ya. Okey, climax ni peristiwa Abu Bakar menjumpai kain merah yang sudah mereput yang membungkus 2 biji telur ayam yang mengandungi di dalam telur tersebut mengandungi jarum peniti, cincin akik, butiran pasir dan paku. Dahlia menyuruh Abu Bakar membuangnya ke sungai. Okey, Abu Bakar waktu dia berkemas-kemas di bawah rumah dia terjumpa satu bungkusan ni. Selepas bungkusan tersebut dibuang ke sungai, ibunya Saleha sudah sembuh dan dibenarkan pulang ke rumah. Sementara itu Nek Kiah pula sakit dan dirawat di hospital selama 2 hari. Keluarga Dahlia lah yang menjaganya. Setelah keluar dari wad, Nek Kiah tinggal dengan keluarga Dahlia sehingga benar-benar pulih. Mulai hari itu, Nek Kiah mula berubah dan insaf atas segala perbuatannya terhadap keluarga Dahlia. Okey, baik, di akhir cerita. Ini peristiwa di bahagian akhir cerita SBE. Okey, apa yang berlaku? Okey, peristiwa banjir yang berlaku di kampung Parit Haji Rais yang telah membawa hikmah apabila penduduk kampung telah bersatu dan bergotong royong membina semula rumah embung yang roboh di landa banjir setelah dinasihati oleh Haji Sulaiman. Okey, peristiwa yang kedua ialah Dahlia tinggal di asrama semula kerana peperiksaan STPM semakin hampir. Keluarga Azhari menetapkan tarikh pertunangan Dahlia selepas peperiksaan STPM tamat. Okey, peristiwa yang seterusnya, kedatangan Cikgu Daim telah membawa satu berita gembira apabila Dahlia terpilih untuk mengikuti pengajian di Jepun selama 4 tahun. Sebelum ke Jepun, Dahlia perlu mengikuti kursus bahasa Jepun di Universiti Melaya selama 6 bulan. Okey, baik. Itulah ni anak-anak pelajar bahagian-bahagian plot yang berlaku dalam cerita novel Songket Berbenang Emas. Okey, last sekali dalam bahagian peleraian dia, majlis pertunangan Dahlia terlewat kerana jurucakap majlis lewat sampai. Azhari datang menjumpa Dahlia di stesen bas sebelum Dahlia bertolak ke Kuala Lumpur. Dia telah menghadiahkan songket berbenang emas berwarna merah kepada Dahlia. Azhari mahu Dahlia menjaga jati dirinya sebagai orang Melayu
walaupun berada di mana-mana jua. Itu simboliknya songket berbenang emas yang dihadiahkan oleh Azhari kepada Dahlia sebelum Dahlia berlepas ke Jepun. Okey, setakat ini cikgu harap pelajar dapat sedikit sebanyak informasi berkaitan dengan plot cerita novel Songket Berbenang Emas. Baik, sekarang cikgu akan tunjukkan nota secara visual dan holistik. Okey, visual ini untuk memudahkan pemahaman anak-anak pelajar memahami plot keseluruhan novel Songket Berbenang Emas ini. Kalau dalam kelas, cikgu akan minta anak-anak pelajar cikgu membuat grafik, melukis peristiwa-peristiwa ini secara peta alir untuk pemahaman pelajar lebih maksimum. Kerana melalui paparan image visual ini ataupun lukisan grafik yang dihasilkan oleh pelajar lebih mudah untuk memahami plot keseluruhan novel Songket Berbenang Emas daripada kita membaca yang cerita yang panjang-panjang. Tengah pelajar tu bosan kan nak baca cerita yang panjang-panjang. Jadi apabila kita melukis image grafik ni, secara tak langsung bila kita lihat, kita dapat faham perjalanan cerita tersebut berdasarkan visual yang kita hasilkan. Okey, di sini cikgu ambil gambar yang realnya untuk memaparkan kepada anak-anak pelajar semua. Inilah keseluruhan perjalanan plot cerita novel Songket Berbenang Emas. Okey, image yang pertama kita tengok cikgu buat visual ni secara peta alir. Cuma cikgu tak masukkan arrow dia sahaja. Okey, yang pertama kita tengok di padang bola jaring. Dahlia berlatih bermain bola jaring bersama rakan-rakannya Kavita dan Siti Wangi, kawan dia, untuk perlawanan dengan pelajar 6 rendah. Okey, kemudian selepas bermain ni, Dahlia teringat, tengok gambar yang kedua, Saleha ibu dia yang dikabarkan mengalami masalah kemurungan dan hilang ingatan. Dia selalu menangis, Saleha ni selalu menangis dan masuk ke kebun getah, menangis, ketawa, bercakap sendirian. Hal ini amat merisaukan Dahlia. Terusnya Dahlia pulanglah menemui ibu dia. Kemudian gambar yang ketiga ni adalah Haji Sulaiman, iaitu ketua kampung Parit Haji Rais. Haji Sulaiman ni bertanggungjawab, dia membantu anak-anak buah kampung dia, dan dia juga yang telah membantu embung sekeluarga memujuk Saleha ni untuk dibawa dan dirawat ke hospital. Okey, ini katil hospital, tempat Saleha dirawat. Pada mulanya Saleha ni dirawat di hospital Batu Pahat. Kemudian tahap kesihatannya yang kurang baik telah memaksa pihak hospital memindahkan Saleha ni ke hospital Permai. Okey, jadi dua tempat ibu Dahlia dirawat, iaitu hospital Batu Pahat, kemudian hospital Permai. Okey, tempat ni kamu boleh catat sebagai latar tempat cerita ni. Ada berapa latar tempat tadi? Cikgu sebut tadi padang bola jaring, kebun getah, kampung Parit Haji Rais, kemudian di hospital. Okey, seterusnya akibat daripada ekoran daripada ibunya dimasukkan ke hospital menyebabkan adik-adik Dahlia yang seramai 5 orang tu tidak ada orang yang membantu. Jadi Dahlia ni terpaksa berulang alik daripada asrama ke rumahnya untuk menjaga kebajikan adik-adik dia, menyebabkan dia seringkali lewat ke sekolah. Okey, ni gambar adik-adik Dahlia, iaitu Mawar, Kiambang, Melati dan Anggrit. Semua nama bunga keluarga Dahlia ni, kecuali yang lelaki, iaitu Abu
Abu Bakar. Jadi adik-adik yang masih kecil ni, tidak ada orang yang nak menjaga sebab bapaknya keluar mencari rezeki dengan bekerja di kebun kelapa sawit, menyebabkan Dahlia terpaksa mengambil alih tanggungjawab menguruskan rumah tangga. Okey, baik. Terusnya kita pergi ke gambar berikutnya. Ini pekerjaan embong bapa Dahlia. Dia seorang yang rajin, bertanggungjawab, menjaga kebajikan keluarga dia, mencari rezeki dengan bekerja di kebun kelapa sawit. Kemudian kamu nampak di sebelah kebun kelapa sawit ni ada dua image ular. Yang pertama ular sawa. Okey, sewaktu bekerja di kebun kelapa sawit ni, okey, satu hari ular sawa ni telah membelit diri embong, menyebabkan embong bertindak berani dengan membunuh ular sawa tersebut. Okey. Okey, ni menunjukkan sifat apa ni ataupun perwatakan embong. Okey, seorang yang berani melawan ular yang membelit diri dia. Ular apa? Ular sawa. Kemudian ada satu lagi peristiwa ular, iaitu ular tedong. Ular tedong telah mematuk paha embong sewaktu dia sedang mandi. Sebelum dia nak pergi menunaikan solat Jumaat, dia mandi. Kemudian dengan tidak disangka-sangka, seekor ular telah masuk ke bilik air dan telah mematuk paha embong dan dirawat di Hospital Batu Pahat selama seminggu. Okey, ingat ada dua ular berkaitan dengan embong ni. Okey, kemudian kita teruskan ke visual seterusnya, iaitu watak Azhari. Okey, Azhari ni merupakan senior Dahlia sewaktu mereka bersama-sama bersekolah di sekolah menengah Tun Ismail. Sewaktu Dahlia tingkatan 1, Azhari ni senior dia tingkatan 5. Dalam masa yang sama, Azhari ni menaruh hati, dia minat dengan Dahlia. Kemudian Azhari ni yang selalu membantu Dahlia, menghantar dia ke rumah, daripada asrama bawa dia ke rumah. Dan seterusnya, visual seterusnya paparan watak Nek Kia, nenek kepada Dahlia. Dia memandang serong dengan hubungan Azhari dengan Dahlia, yang selalu menghantar Dahlia pulang ke rumah, datang melawat Dahlia di rumah, menyebabkan Nek Kia ni buruk sangka terhadap persahabatan yang terjalin antara Dahlia dan Azhari. Okey, baik, seterusnya kita tengok visual yang seterusnya, iaitu Said yang lemas di sungai. Okey, sewaktu Dahlia berada di rumahnya, dia terdengar jeritan di hadapan rumahnya ada sebatang sungai, dan dia terdengar jeritan kanak-kanak yang sedang berenang, bermain dalam sungai tersebut, mengatakan ada kawan mereka lemas, iaitu Said. Dahlia tanpa berfikir panjang, tanpa memikirkan risiko keselamatan dirinya, terjun ke dalam sungai tersebut yang berarus deras, semata-mata untuk menyelamatkan Said, anak jirannya. Tengok tindakan Dahlia yang terjun ke dalam sungai tersebut. Malangnya Said tidak dapat diselamatkan kerana arus yang deras. Dahlia tidak berupaya untuk menyelamatkan Said. Okey, hal tersebut menyebabkan imej yang seterusnya ini adalah Atun, iaitu ibu kepada Said, jiran Dahlia. Atun ni telah membuat cerita bahawa Dahlia lah yang menyebabkan punca anaknya Said lemas. Sedangkan Dahlia bersusah payah, bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan Said, tetapi tindakannya itu disalahertikan oleh Atun. Okey, baik. Seterusnya. Okey, kita tengok imej di Balai Raya. Latar tempat di Balai Raya. Okey, sewaktu penduduk kampung ingin mengadakan majlis Maulidur Rasul di kampung dia, Haji Sulaiman menjemput penduduk kampung untuk bergotong royong memasak di Balai Raya. Okay, ini situasi dia di Balai Raya. Penduduk kampung bergotong royong untuk memasak, sebab malam tersebut diadakan ceramah. Okay, sewaktu peristiwa yang berlaku di Balai Raya ni ialah Atun telah
membawang dia dengan makcik-makcik bawang itu sambil potong bawang. Dia telah menabur fitnah. Dia mengatakan bahawa Dahlia ni ada skandal dengan Tauqeh Lim, iaitu Tauqeh Lim, penjaga di kampung mereka tu yang selalu membantu Dahlia dengan ikhlas, tetapi disalahertikan oleh Atun. Ekoran daripada itu, Abu Bakar kebetulan yang ada di balai raya tersebut telah bertindak untuk memukul Atun kerana menfitnah kakaknya iaitu Dahlia. Penduduk kampung sempat menghalang tindakan Abu Bakar dan Abu Bakar pulang ke rumah. Mulai hari itu dia telah pun insaf dan kembali ke pangkuan keluarga dia. Dia berazam untuk menjadi anak yang baik. Okey, sewaktu ingat ni visual dia seterusnya di bawah rumah Dahlia ya. Di bawah rumah Dahlia ada satu lubang sewaktu Abu Bakar membersihkan kawasan di bawah rumah dia, dia mendapati ada satu lubang. Dia korek, dia buka tengok dan didapati dalam lubang tersebut ada segumpal kain reput yang berwarna merah. Dia buka, ada 2 biji telur ayam yang berwarna hitam, satu dah pun pecah. Dan satu lagi dipecahkan oleh Abu Bakar dan baunya amat busuklah dia kata. Kemudian di dalam telur tersebut mengandungi jarum peniti, cincin akik, butiran pasir dan 2 batang paku. Dan Abu Bakar telah menyatakan kepada Dahlia ada perbuatan khianat sihir kepada keluarga dia. Tetapi Dahlia menafikan. Dia meminta Abu Bakar mencampakkan bungkusan tersebut ke dalam sungai. Keekoran daripada peristiwa tersebut, setelah Abu Bakar membuang bungkusan itu ke dalam sungai, didapati ibunya Salihah telah pun beransur pulih dan dibenarkan pulang ke rumah. Okey, baik. Seterusnya tengok peristiwa yang berlaku di kampung mereka ialah peristiwa banjir yang menyebabkan rumah Dahlia dihanyutkan oleh arus deras banjir tersebut dan mereka terpaksa dipindahkan ke balai raya. Okey, ni keadaan di balai raya yang bersesak-sesak, tetapi Dahlia tidak patah semangat untuk teruskan belajar walau apapun keadaannya, kerana dia bakal menduduki peperiksaan STPM. Kita tengok, walaupun tempat selesa diberikan, kemudahan semua ada, tetapi malas nak belajar. Tengok Dahlia. Keluarga dia menghadapi masalah, pelbagai masalah, menguruskan adik-adik dia, bersesak-sesak di balai raya sewaktu banjir, masih meneruskan ulang kaji. Dan seterusnya dia mengambil peperiksaan STPM. Akhirnya dia muncul sebagai pelajar yang terbaik sehingga dia ditawarkan melanjutkan pelajaran ke Jepun dalam bidang pengurusan perniagaan. Okey, sebelum dia pergi melanjutkan pelajaran ke Jepun, Dahlia terpaksa mengikuti kelas bahasa Jepun selama 6 bulan di Universiti Malaya. Dan sebelum dia ke Universiti Malaya untuk mengikuti pengajian bahasa Jepun tu, keluarga Azhari datang untuk mengadakan sedikit majlis pertunangan. Tetapi majlis yang sepatutnya berlangsung selepas Zuhur telah tertunda. Ekoran Pakcik Azhari yang sebagai jurucakap tu lewat tiba. Kemudian Dahlia terpaksa bergegas ke stesen bas kerana selepas asar bas dia akan bergerak ke Kuala Lumpur. Jadi Azhari terpaksa pecut meninggalkan majlis di rumah Dahlia ke stesen bas untuk berjumpa dengan Dahlia sebelum Dahlia pergi ke Kuala Lumpur. Azhari sempat menghadiahkan apa ni yang last sekali, songket berbenang emas kepada Dahlia, supaya apabila berada di Jepun nanti, Dahlia tahu asal-usul dan jati dirinya sebagai seorang Melayu. Okey, ini paparan secara holistik dan visual berkaitan dengan sinopsis ataupun plot novel Songket Berbenang Emas.
Cikgu harap paparan ini sedikit membantu anak-anak pelajar untuk menguasai keseluruhan cerita songket berbenang emas. Kamu tengok image, tengok visual ni, kamu akan dapat gambaran. Kita boleh cerita daripada visual yang kita lihat. Okey. Baik, seterusnya aktiviti 1. Berdasarkan nota visual dan holistik novel SBE, tulis 3 kata kunci dan menghuraikan sekurang-kurangnya 3 persoalan yang terdapat dalam novel tersebut. Okey, apa kata kunci yang ada dalam novel ni? Ingat, kamu tengok watak dia saja, kamu boleh tahu. Okey, watak utama dia Dahlia. Kata kunci dia sabar dan tanggungjawab. Jadi kita buat persoalan dia. Persoalan kesabaran dalam berhadapan konflik yang melanda keluarga. Bagi contoh dia. Dahlia sabar dengan konflik keluarganya setelah kedua-dua ibu bapanya dirawat di hospital, serta sabar dengan hinaan dan fitnah yang dihamburkan oleh Nek Kiah. Kemudian tanggungjawab. Persoalan bertanggungjawab dalam menguruskan masalah keluarga. Contoh, Dahlia mengambil alih tanggungjawab menguruskan kebajikan adik-adiknya setelah ibu bapanya dimasukkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Okey, 2 kata kunci dah kita dapat. Dia minta apa tadi? 3. Banyak kita boleh bagi kata kunci sebenarnya. Dahlia juga seorang yang berani. Persoalan dia, persoalan keberanian menyelamatkan mangsa lemas tanpa memikirkan risiko keselamatan diri. Ingat, dalam bahagian persoalan jangan masukkan lagi watak. Okey, watak hanya kita beri pada bahagian contoh. Okey, Dahlia sanggup terjun ke dalam sungai berarus deras tanpa memikirkan risiko keselamatan dirinya untuk menyelamatkan Said, anak jirannya Atun. Baru kita masukkan nama watak. Okey, bijaksana. Seterusnya kata kunci bijaksana. Persoalan kebijaksanaan dalam menuntut ilmu. Okey, Dahlia berjaya menjadi pelajar terbaik dalam STPM sehingga ditawarkan belajar ke Jepun walaupun berhadapan dengan pelbagai kesusahan dan masalah yang membelenggu keluarganya. Okey, baik. Embong. Embong kata kunci dia rajin dan berani. Okey, kamu boleh buat persoalan tentang kerajinan, iaitu rajin tadi tu. Apa dia? Okey, kerajinan bekerja dalam mencari nafkah untuk menyara keluarga. Bagi contoh dia bekerja di ladang kelapa sawit tu. Kemudian persoalan keberanian dalam mempertahankan nyawa. Okey, sewaktu bekerja tadi, dia berhadapan dengan situasi cemas dan berjaya membunuh seekor ular sawa yang membelitnya ketika bekerja di kebun kelapa sawit. Okey, baik. Kata kunci kita yang seterusnya untuk perwatakan ataupun watak Nek Kiah. Dia, kata kunci dia insaf. Okey, persoalan dia, persoalan keinsafan selepas menyedari kesilapan. Nek Kiah akhirnya insaf setelah Dahlia yang selama ini dibencinya telah menjaga dan merawatnya ketika terlantar sakit. Okey, banyak kata kunci yang boleh kita peroleh dalam novel tersebut. Jadi kamu boleh ambil kata kunci tadi, boleh buat nota 5S1C. Ya? Ingat lagi tak 5S1C? Okey, mari kita tengok 5S1C. Yang ni kita skip sebab ada video di hujungnya nanti. Okey. Kita tonton video sedikit ya tentang nilai dan pengajaran novel Songket Berbenang Emas.
Okey, baik. Kamu dah saksikan tadi sedikit video tentang nilai dan pengajaran. Okey, sekarang ada sedikit masa lagi cikgu akan terangkan sedikit untuk kita buat catatan nota. Kita menggunakan teknik 5S1C. Okey, apa dia 5S1C? Iaitu 5 soalan boleh ditanya tentang persoalan, perwatakan, nilai, latar masyarakat, dan yang kelima ialah pengajaran. Okey, ini yang dikatakan 5S. Persoalan, perwatakan, nilai, latar masyarakat, dan pengajaran. Okey, 1C maksudnya satu contoh. Daripada 5 soalan ni, kita ambil satu kata kunci boleh menjawab 5 soalan. Dan hanya kita ingat satu contoh sahaja. Okey, contoh. Kita ambil kata kunci berani. Okey, kita buat persoalan dia. Okey, persoalan keberanian menyelamatkan mangsa lemas tanpa memikirkan risiko diri. Okey, yang perwatakan seorang yang berani. Nilai keberanian. Pengajaran, kita perlulah berani membantu orang yang berada dalam kesusahan. Okey, untuk latar masyarakat, kita buat ayat masyarakat yang berani membantu orang dalam kesusahan. Ingat, satu kata kunci boleh menjawab 5 soalan dan hanya satu contoh yang anak-anak pelajar perlu ingat. Okey, cumanya bahagian-bahagian persoalan, perwatakan, nilai, pengajaran, latar masyarakat ni kamu perlu membezakan untuk kita nak menulis ayat dia. Ayat persoalan macam mana, perwatakan macam mana, nilai, pengajaran dan latar masyarakat. Macam ni contoh dia ya. Boleh faham? Okey. Untuk contoh kata kunci berani ni kita boleh ambil Dahlia sanggup terjun ke dalam sungai yang berarus deras tanpa memikirkan keselamatan nyawanya demi membantu Said, anak jirannya Atun yang lemas. Okey, dalam bahagian soalan ayat persoalan perwatakan, nilai, pengajaran atau masyarakat, kita jangan masukkan lagi nama watak. Okey, nama watak hanya perlu kita tulis, kita masukkan di bahagian huraian atau contoh. Ingat jangan masukkan nama watak dalam bahagian item yang kita jawab tadi ya. Okey, seterusnya kita tengok kata kunci yang kedua. Kita ambil iaitu gigih. Okey, persoalan kegigihan dalam menuntut ilmu. Perwatakan seorang yang gigih. Nilai kegigihan. Pengajaran, kita hendaklah gigih belajar walaupun berhadapan dengan pelbagai ujian dan masalah yang melanda. Okey, latar masyarakat, masyarakat yang gigih belajar walaupun pelbagai masalah yang mendatang. Apa contoh dia? Okey, contoh hanya 5 soalan. Dahlia gigih belajar walaupun menghadapi pelbagai ujian dan masalah yang melanda keluarganya sehingga menjadi pelajar terbaik STPM dan ditawarkan belajar ke Jepun. Okey, tu bukti kegigihan dia. Okey, ingat satu kata kunci boleh menjawab 5 soalan dan kamu perlu ingat hanya satu contoh sahaja. Okey, lepas ni kamu boleh buat catatan nota, kamu masukkan lagi 2 kata kunci yang lain yang ada dalam novel Songket Berbenang Emas selain gigih dan berani. Boleh faham? Okey, kamu buat jadual macam ni supaya mudah kamu ingat. Okey, mengapa 2 kata kunci? Okey, kita pilih 2 kata kunci yang dominan. Yang kita pilih di sini ialah berani dan gigih. Okey, jadi kita buatlah nota macam tadi gigih, persoalan, perwatakan, nilai, pengajaran dan latar masyarakat.
Tak payah banyak-banyak nah. Cuma ingat dua kata kunci, boleh jawab 5 soalan, ingat satu contoh. Okey, kita tengok soalan SPM 2017 berkaitan dengan novel. Ingat nah, nanti dalam soalan tu dipaparkan novel-novel yang dipelajari oleh pelajar-pelajar seluruh Malaysia. Ingat, novel bagi kawasan zon utara, pelajar-pelajar zon utara, Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Ingat, dua novel yang kita pelajari di tempat novel Jendela Menghadap Jalan dan di tingkatan 5 novel Songket Berbenang Emas. Jangan jawab novel lain. Ingat novel yang kita pelajari di sekolah kita. Jangan duk berangan-angan nak jawab novel lain sebab novel lain kamu tak baca. Okey, soalan yang pertama. Soalan novel ni ada dua bahagian saja, iaitu bahagian A dan bahagian B. Kesemuanya bernilai 15 markah. Soalan A 7 markah, soalan B 8 markah. Okey, tengok soalan 2017. Jelaskan persoalan yang terdapat dalam sebuah novel yang anda pelajari. Ingat novel apa yang kamu pelajari? Songket Benang Emas dan JMJ, Jendela Menghadap Jalan. Okey, dia tanya persoalan. Yang tadi kamu ingat persoalan? Ingat kata kunci apa yang ada dalam watak-watak tadi? Kamu boleh keluarkan kata kunci dan jawab soalan A dengan sempurna. Kamu boleh menjawab dah soalan bahagian A. Persoalan. Okey, yang ni sebagai latihan kamu nah. Kamu cuba jawab kat rumah selepas habis kita bersiaran nanti. Okey, kemudian tengok soalan B. Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, hasil huraikan satu peristiwa bagi setiap novel. Ingat, dia minta berapa peristiwa? Satu sahaja. Bukannya dia minta 4, 5 atau 6. Ingatlah, satu dalam setiap novel. Satu peristiwa dalam novel Jendela Menghadap Jalan, satu peristiwa dalam novel Songket Berbenang Emas. Yang pada pendapat anda dapat menimbulkan perasaan simpati kepada pembaca. Bernilai 8 markah. Isi dibahagi kepada 6 markah. Bahasa sebanyak 2 markah. Ingat, satu novel 3 markah. Jawab 2 novel, bagi satu peristiwa dengan huraian yang lengkap, contoh yang isi dan contoh yang lengkap, kamu akan dapat 3 markah. Bagi satu novel lagi 3 markah, 6 markah isi. Kemudian tengok bahasa kamu, kalau tidak ada yang mengganggu kelancaran pemeriksa nak baca, kesalahan tata bahasa di mana-mana, kamu layak dapat 2 markah. Jadi kamu dah dapat 8 markah. Ingat, soalan novel ni tak susah. 15 markah tu berada dalam genggaman kamu dah. Okey, last kita tengok soalan SPM 2018. Okey, dalam sebuah novel, selain watak utama terdapat banyak watak sampingan. Berdasarkan novel yang anda kaji, jelaskan perwatakan watak sampingan yang telah ditetapkan seperti berikut. Ejaan salah, seperli sebab tu. Seperti 7 markah. Dan dia bagi siap-siap. Dalam novel Songket Benang Emas, watak dia embong. Jadi kamu hurailah perwatakan embong. Ya, berdasarkan kata kunci tadi, embong ni seorang yang rajin, dan satu lagi kata kunci dia berani. Jadi kamu boleh menjawab dah untuk bahagian A, 7 markah dalam tangan dah. Kemudian soalan B. Berdasarkan 2 buah novel yang telah anda pelajari, huraikan satu. Berapa? Satu sahaja. Dia tak minta banyak. Ingat, satu dalam novel tingkatan 4, satu dalam novel tingkatan 5. Latar masyarakat yang bekerja sama bagi setiap novel. Tapi dia bagi siap-siap dah di sini, iaitu masyarakat yang bekerja sama. Kamu bagi peristiwa masyarakat yang bekerja sama dalam JMJ, satu contoh peristiwa masyarakat yang bekerja sama dalam SBE. Layak dapat 8 markah. Macam ni sahaja soalan SPM. Tak susah kan? Okey, banyakkan latihan, insya-Allah fahamkan novel yang kamu baca, kamu dapat menjawabnya dengan sebaik
mungkin. Boleh ingat balik apa yang kita belajar pada hari ini? Dan kita telah pun hampir sampai ke penghujungnya. Terima kasih kerana setia bersama cikgu pada hari ini. Baik, ingat balik pelajaran kita hari ini, cikgu kongsikan satu kaedah yang mudah untuk memberi pemahaman secara maksimum kepada anak-anak pelajar. Ini alternatif, satu alternatif yang boleh anak-anak pelajar gunakan untuk memahami dan mengkaji novel secara holistik, visual serta tuntas. Apa yang penting di sini, cikgu ingatkan sekali lagi, para pelajar wajib membaca terlebih dahulu naskah kajian. Kamu wajib membaca dan menguasai novel Songket Berbedang Emas daripada bab 1 hingga 28. Mainlah soalan macam mana pun, insya-Allah peristiwa-peristiwa yang bermain dalam novel tersebut lekat dalam fikiran kamu. Soalan apa pun kamu boleh jawab dan insya-Allah kamu akan lebih memahami plot novel tersebut secara maksimum. Baik, semoga sedikit perkongsian ilmu kita pada hari ini dapat memberikan sedikit pengetahuan yang bermanfaat kepada anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Terima kasih kerana sudi menyantuni program atas slot cikgu pada pagi ini. Mohon kemaafan andai apa yang cikgu sampaikan sebentar tadi ada kelompongannya. Segala yang baik itu milik Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekilafan itu datangnya dari kelemahan cikgu sebagai insan biasa. Okey, renungi kata-kata bijak tersebut dan teruskan menimba ilmu walaupun kita berada dalam tempoh PKPB yang berlanjutan ini. Ingat, kata-kata bijak, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Teruskan bertahan dalam senyuman walau hanya garisan tawar. Teruskan berjalan tanpa henti walau langkah kian perlahan. Dan teruskan belajar dengan penuh semangat walau hati kita dilanda ujian berat pandemik COVID-19. Kerana hidup perlu berjuang dan perjuangan perlu kekuatan dari Tuhan. Baik, sekian dari cikgu untuk slot pada hari ini. Teruskan kita bersama-sama memerangi COVID-19. #duduk di rumah. #kita jaga kita. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Hari ini masuk hari yang ke-5. Maaf zahir batin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.